Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, pimpinan masyarakat, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudari muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan majlis kita ini dengan niat yang saleh, sebagaimana yang diniatkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Nawaina ta'allum wa ta'allim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah tabaraka wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Ini malam pertama kuliah setelah hampir 4 bulan juga kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kepada kita kebaikan untuk meraih daripada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam rumah-rumahnya Allah tabaraka wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita ujian, maka benarlah daripada apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak ditimpakan kepada kami sesuatu musibah illa kataballahu lana, kecuali Allah Subhanahu wa taala tetapkan, adakan setiap musibah itu adalah untuk dekatkan diri kita dengan Allah tabaraka wa taala jalla jalaluhu fi'ala. Maka ini makna musibah bagi orang yang beriman kepada Allah. Kerana itu ulama antaranya menggariskan beberapa daripada golongan hamba-Nya Allah yang menghadapi ujian daripada Allah. Pertamanya, ada mereka di kalangan hamba-Nya Allah tabaraka wa taala diberikan ujian, didatangkan ujian kepada mereka, menjadikan terangkat darjat mereka di sisinya Allah tabaraka wa taala. Makin datang ujian, makin menjadikan dia itu mulia di sisinya Allah tabaraka wa taala. Keduanya, ada hamba yang diuji oleh Allah tabaraka wa taala, menjadikan mereka itu bila diuji oleh Allah patah balik daripada jauh dengan Allah untuk jadi dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Ada di kalangan hamba-Nya Allah diuji oleh Allah tabaraka wa taala dengan ujian yang disebutkan sebagai bala daripada Allah, dengan makna makin diuji oleh Allah, makin jauh dia dengan Allah tabaraka wa taala. Makin diuji oleh Allah, makin dia tidak kenal kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini merupakan satu timpaan bala kepada mereka yang hadapi keadaan yang seumpama itu daripada ujiannya Allah. Paling tak ada kita ini orang yang beriman, kalaupun tidak kita tergolong di kalangan mereka yang terangkat darjat dengan ujian, jadikanlah ujian itu sebagai satu daripada perkara yang menjadikan kita ini makin lama makin dekat dengan Allah, makin lama makin dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Wabil khusus dalam soal masjid ni,
setelah beberapa lama kita dipisahkan dengan masjid, yang mungkin sahaja di kalangan mereka itu masjid ini dah sangat sebati dengan diri mereka, dengan hati mereka. Dipisahkan beberapa bulan diri mereka itu dengan masjid, dah nak dekat dengan masjid. Sedih sungguh, tengok daripada luar je. Bukan sekadar tak boleh masuk dalam ni, tengok daripada luar je, pagar tu kunci rapat. Maka daripada makna yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita, untuk mengambil ujian ini sebagai satu perkara yang nak jadikan dekat kita dengan Allah. Setelah berapa lama kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masjid, kita masuk kembali dalam masjid dengan bertambah rasa ta'zim kita kepada rumahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin sahaja berlalu daripada waktu kita datang ke masjid muwazib dengan apa? Sangat terjaga 5 waktu sehari semalam. Mungkin ada waktu-waktu yang kita terlupa akan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita berada dalam rumahnya Allah. Mungkin sahaja ada saat-saat yang kita terlepas pandang, saat kita berada dapat datang dari di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, terlepas pandang kita nak rasakan keagungannya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengurniakan kepada kita sehingga kita dapat berada dalam masjid. Maka ini bahagian daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tarik balik hati kita, supaya kita berada dalam rumahnya Allah. Tidak ada satu pun rasa keagungan yang menempatkan di hati kita ini melainkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata-mata. Nama dah rumahnya Allah. Wahakala. Kerana itu kata seorang tuan guru, Allahumma salli ala Muhammad, ada beliau menyebutkan apa? Dia kata beribadat dengan merasa kurniaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih baik daripada seseorang itu beribadat merasakan diri itu lemah di sisinya Allah. Kerana bila seseorang beribadat dengan merasa dirinya ini kerdil, itu kira dah baik dah tu, kan? Dia beribadat di hadapannya yang Maha Agung, malah rasa hina, rasa kerdil di diri kita. Tapi di sisi ulama ahlillah, merasakan dirinya kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bermakna rasa ada lagi dirinya. Tetapi bila merasakan ibadatnya itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, maka yang kekal di dalam hatinya wujud adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala semata-mata. Yang begitulah Allah nak didik kita daripada waktu-waktu yang berlalu, memisahkan kita seketika dengan rumahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang agung ini, untuk kita balik kembali dalam rumahnya Allah. Duduk kita ini merasakan besarnya kurniaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana aku sihat, bukan kerana aku boleh berjalan, bukan kerana aku ada motor, aku ada kereta, tapi kurniaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, imma virus ini berlalu ataupun tidak berlalu, bukan soalnya, tetapi yang kita nak adalah hati kita ini makin dekat dengan Allah. Hati kita ini makin rasa agungnya Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Jadi insya-Allah kita sambung perkongsian ilmu kita daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang membicarakan tentang perihal junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang insan inilah yang banyak mendidik kita
untuk merasakan keagungannya Allah. Antaranya kita ingat dalam peristiwa Fathul Makkah. Dalam peristiwa Fathul Makkah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui banyak daripada cabaran-cabaran, setelah berhijrah ke Madinah, nak balik ke Mekah, macam-macam dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk Mekah dihalang, berlaku peristiwa perjanjian Hudaibiyah, balik semula, sehinggalah sampai pada waktu diberi kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tentera-tenteranya orang Islam yang dipimpin oleh baginda junjungan besar Nabi kita Muhammad kembali ke kota Makkahul Mukarramah, menawan kota Mekah. Apa yang dizahirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tunggangannya baginda Rasulullah tunduk, disebut dalam riwayat tunduknya kepala Rasulullah sehingga kaki dahinya itu hampir mencecah pada pelana tempat duduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah tak melihat kekuatan dirinya menawan kota Mekah, kehebatan mereka menawan kota Mekah, tetapi melihat kurniaannya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Rasulullah kembali ke Masjidil Haram setelah melalui beberapa ujian yang sangat hebat yang membina kekuatan jiwa rohani Rasulullah dan umatnya Islam, para as-sahabah ridwanullah ta'alaihim ajma'in. Akhirnya mereka balik melihat kemenangan itu adalah kurniaannya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Seumpama kita melalui cabaran, tak beri keluar rumah lah, sampai tahap keluar rumah seorang sajalah, orang lelaki je keluar, tak apa, ikut istilah orang kata musim ketang sekali nak cari barang. Orang lelaki suruh pergi kedai cari sayur, tak apa, buat. Ini ujian daripada Allah. Kita ikut, kita taat sebagaimana yang disyarakkan dalam mentaati ulil amri bagi maslahatnya ummah, yang merupakan satu kewajipan. Kita ikut, kita patuh kerana taat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan lihat taat kita kepada orang semata-mata. Mentaati ulil amri bahagian daripada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluhu fil ula. Kita ikut dengan penuh sabar, akhirnya kita dapat kembali. Nak tengok waktu kita kembali inilah hasil daripada tempoh kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala didik kita melalui ujian ini. Kita kembali dalam keadaan apa? Adakah kita kembali hanya sama seperti dulu, ataupun kita kembali dengan rasa mendabik dada, ataupun kita kembali merasakan ini kurniaannya Allah Tabaraka wa taala. Berjayalah mereka yang memiliki hati yang sentiasa tunduk kepada Allah. Moga-moga didikannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meresap di dalam diri kita untuk sentiasa memuliakan, mengagungkan dan membesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluhu fil ula pada setiap keadaan dan ketika. Bagaimana guru kami bila bercakap tentang virus corona, beliau itu Sayyidul Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah wa ra'ahu sentiasa ingatkan kepada kami, jangan dilihat hanya kehebatannya corona, tetapi lihat kehebatan dan keagungannya Rabbul Corona, Tuhan yang menjadikan virus ini. Tak kala kita melihat hebatnya datang virus ini, tak nampak mata kita pun, tapi dia punya serangan dia sangat dahsyat. Bukan dilihat pada kedahsyatannya virus semata-mata, tetapi yang nak dilihat adalah maha hebatnya pencipta virus corona, Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluhu fil ula. Walihada insya-Allah kita sambung daripada perkongsian kita pada kitab Syama'il Muhammadiyah pada hadis yang ke-63. Betul Ustaz? Anak buat di sini 8 hari bulan 3. Ini sebelum PKP ni.
Pada hadis yang membicarakan tentang pakaian mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babu ma jaa fi libasi Rasulillah, bab yang menceritakan tentang perihal pakaian mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis yang ke-63 muka surat 51. Haddatsana Muhammad ibn Bashar wa qala Abi Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah wa anfa'na bi 'ulumihi fid darain amin Allahumma amin. Haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Mu'adz ibn Hisham haddatsana Abi an Abi Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ahabba ath-thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibara, yalbasuhu al-hibara. Daripada penyusun hadis-hadis syama'il ini, iaitu Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, diberitahukan kepada kami oleh Muhammad bin Bashar, diberitahukan kepada kami oleh Mu'adz bin Hisham, diberitahukan kepada kami ayahku daripada Qatadah, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-hibarah. Al-hibarah ini dia ada nota di situ, yang apa, nota yang ke-19 tu disebutkan sejenis pakaian yang berjalur keluaran Yaman yang diperbuat daripada cotton daripada kapas. Al-hibarah ini merupakan satu daripada jenis pakaian yang menyelimut, yang menyelimuti tubuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lepas, yang sebelum ini disebutkan tentang pakaiannya Rasulullah, disebut kain qitri. Kain qitri juga satu daripada jenis pakaian yang merupakan kain yang digunakan oleh Rasulullah untuk menyelimuti tubuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan oleh ulama, al-hibarah merupakan satu jenis kain yang lembut. Kain tadi yang diperbuat daripada kapas, dan dia punya kain itu lembut dan memberi keselesaan pada tubuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila keadaan memakai kain yang kesat, ataupun yang kasar, maka akan memberi kesan pada tubuhnya Rasulullah. Maknanya terasa tak selesa, terasa sakit tubuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada bahagian daripada gamis, ataupun kita sebut pada hadis yang lepas tentang pakaiannya yang Rasulullah, yang disukai oleh Rasulullah, iaitu qamis. Adakala qamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada kain yang kesat, yang kasar, yang nilainya murah. Walaupun kesan daripada kain itu akan menyakiti tubuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tetap pakai. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lepas, beberapa daripada riwayat menyebutkan ahabba thiyab, yang paling disukai pakaian baju di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Yang kita pakai inilah bahasa qamis yang kita sebut, yang kita panggil jubah ni. Kerana disebut pada istilahnya jubah itu dia berbeza. Dia bukan macam ni, hak macam kita pakai ni. Ini dia panggil qamis. Jubah itu adalah satu pakaian yang dipakai di luar daripada qamis itu. Yang umpamanya kalau tengok berkhusus ulama-ulama Yaman, para habaib itu dia pakai ada satu jubah di luar itu disebut jubah. Ataupun ulama-ulama Saudi, Imam Saudi kita tengok kan, dia ada satu pakaian di luar itu yang warna kuning biasa kan dipakai, ada kalanya warna hitam, itu dipanggil jubah. Wa hakadha. Maka katanya ulama,
juga membahaskan bahawa ada perbezaan, kerana dalam hadis ini juga disahihkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, bahawa pakaian yang disukai oleh baginda Nabi SAW adalah al-hibarah. Jadi berbeza pada riwayat yang lepas juga dengan sanad yang sahih, bahawa pakaian yang disukai oleh baginda Nabi SAW al-qamis. Jadi nampak ada perbezaan di situ, dibahaskan oleh ulama bahawasanya kedua-dua hadis itu dia tidak bercanggah di antara satu sama lain. Cumanya al-qamis ini adalah pakaian yang disukai oleh Rasulullah daripada sudut pakaian yang berjahit. Maknanya pakaian yang berjahit yang paling disukai oleh Rasulullah adalah al-qamis. Adapun pakaian yang disebutkan sebagai burdah, selimut, selendang yang paling disukai oleh baginda Nabi SAW adalah al-hibarah. Kerana al-hibarah ini lembut, selesa, pada kainnya itu memberi keselesaan pada tubuhnya baginda Nabi SAW. Maka dari sini dilihat juga antara hukumnya diharuskan kita pakai pakaian yang beri selesa pada tubuh kita, pakaian yang lembut, tak ada masalah. Janji tidak ada di sana itu melampau ataupun nak menunjuk-nunjuk. Nak menunjuk pun pakai pakaian yang kasar pun, kalau niat nak menunjuk tetap berdosa. Cuma dinisbahkan kain yang lembut ini nilainya itu mahal, harganya itu mungkin lebih tinggi lagi, maka diharuskan kalau mampu, ya akhir, jangan sampai kita melampau. Jangan sampai ambil hak orang semata-mata nak pakai pakaian yang selesa, tak boleh. Juga tidak ada di sana itu niat yang nak menunjuk-nunjuk. Bahkan juga disebutkan oleh ulama, al-hibarah ini Rasulullah SAW sering sahaja memakai, dan Rasulullah selesa pakai al-hibarah ini ketika bersama dengan sahabat-sahabat. Ada di sisi orang lelaki lah, sebab al-hibarah ini dia selendang dia. Dia satu selendang yang Rasulullah selimut tubuhnya. Adapun al-qamis itu Rasulullah akan pakai bila berada dengan orang perempuan, berada di sisi isteri-isterinya. Rasulullah suka pakaian yang berjahit. Maka ini yang dibahaskan oleh ulama di antara dua keutamaan yang disukai oleh baginda Nabi SAW, al-hibarah dan juga al-qamis. Hadis yang seterusnya, haddatsana Mahmud ibn Ghailan, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Sufyan an Aun ibn Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi qala Sufyanu uraha hibara. Diberitahukan kepada kami, katanya al-Imam Tirmizi alaihi rahmatullah, oleh Mahmud bin Ghailan, diberitahukan kepada kami oleh Abdul Razzaq, diberitahukan kepada kami oleh Sufyan. Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri, walaupun ada dua pandangan di sini. Satu pandangannya Sufyan Ats-Tsauri, satu pandangannya Sufyan Uyainah. Jadi yang sahihnya adalah Sufyan Ats-Tsauri daripada Aun ibnu Abi Juhaifah, daripada ayahnya itu Abi Juhaifah berkata, maknanya Abi Juhaifah ini merupakan satu daripada sahabatnya baginda Nabi SAW yang daripada kecil bersama dengan Rasulullah. Waktu baginda Nabi SAW wafat, Abi Juhaifah ini berumur lebih kurang 13, setengah riwayat kata 15 tahun. Setengah riwayat kata umurnya sama dengan umurnya Abdullah ibn Abbas ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat wafatnya baginda Nabi SAW. Maknanya beliau Abi Juhaifah ini merupakan satu daripada sahabat-sahabat kecil lagi bersama dengan baginda Nabi SAW.
Maka katanya beliau, Abi Juhaifah, aku melihat baginda Nabi SAW memakai hullatul hamra, memakai pakaian yang berwarna merah. Aku seolah-olah melihat kilauan di kedua-dua betisnya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku kira ia adalah hibarah. Maknanya Sufyan Ats-Tsauri merupakan seorang daripada perawi dalam hadis ini, mengatakan bahawa pandangannya, uraha, maknanya dilihat pada pandangannya Sufyan Ats-Tsauri, yang dipakai oleh Rasulullah itu yang disebut hullatul hamra itu adalah hibarah. Taib. Pertama kita melihat daripada riwayat ini mengatakan bahawasanya dilihat baginda Nabi SAW memakai hullatul hamra. Hullah ini adalah dua pakaian. Kita pernah sebut tentang hullah ini pada hadis yang membicarakan tentang fizikalnya baginda Nabi SAW. Seorang sahabat yang melihat pada Lailatul Udhiyah, daripada malam bulan purnama, yang ketika itu Rasulullah yang memiliki rambut yang bahagian belakangnya itu mencecah bahunya baginda Rasulullah, ketika itu memakai hullatul hamra, memakai hullah yang berwarna merah. Maka hullah ini dia adalah dua pakaian, satu kain, dua kain. Satu kain adalah untuk menutup bahagian daripada bahu dan seluruh tubuhnya baginda Rasulullah SAW, yang boleh kita fahamkan ia seumpama selendang orang pakai ketika ihram. Dan yang satu helai lagi adalah untuk menutup bahagian daripada pusat sampai ke bawah lutut. Dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya baginda Nabi SAW akan istilahnya apa? Menghadkan bahagian kainnya baginda Nabi SAW fi ansafi saqi, pada pertengahan betisnya baginda Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa pada satu riwayat, ataupun kita pernah tersebut dah satu riwayat yang Rasulullah pernah pegang kakinya sahabat, betisnya, di tengah betisnya sahabat, dengan mengatakan bahawa di sini hadnya kain yang kamu pakai. Kerana itu disebutkan pada riwayat ini oleh Abi Juhaifah bahawasanya beliau melihat kilauan dua betis baginda Nabi SAW, maknanya keputihan dua betisnya baginda Nabi SAW yang tidak ditutup oleh kain. Dibahaskan oleh ulama, antaranya itu had kain yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW, dan dituntut sebagai sunnah kepada kita dalam ittiba'nya baginda Rasulullah, pakai kain pada pertengahannya betis. Kalau nak labuhkan pun dibahaskan oleh ulama jangan sampai lebih daripada buku lali. Lebih daripada buku lali, di setengah daripada ulama memakruhkannya, setengah daripada ulama mengharamkannya, kerana ia merupakan pakaian daripada mereka orang-orang sombong, pemerintah-pemerintah Rom ketika itu, yang mereka itu berlagak sombong dengan melabuhkan pakaian-pakaian kain-kain mereka. Adapun hak yang boleh dilabuhkan bagi perempuan yang tidak boleh lebih daripada dia punya tumiknya, tak lebih daripada dia punya, sampai tererek sampai sekilometer kain, tuang dah duduk depan tu, kain ada lagi duduk belakang. Tu tak boleh lah tu. Kerana itu adalah bahagian daripada pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang sombong. Dilarang oleh baginda Nabi SAW. Juga dibahaskan oleh ulama bahawasanya disebutkan pada riwayat ini, dilihat betisnya baginda Rasulullah SAW, maka betis itu bukan bahagian daripada aurat. Betis itu bukan bahagian daripada aurat. Aurat orang lelaki adalah baina surrah war rukbah, di antara pusat dan lutut. Maka dibahaskan oleh ulama dengan kaedah fiqh
la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib, tidak sempurna sebuah sesuatu kewajipan itu kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Maka bila disebut aurat di antara pusat dengan lutut, pusat pun aurat, lutut pun aurat. Wah kata. Saya sebut ini kerana ada datang pandangan-pandangan yang agak pelik, mengatakan lutut itu bukan aurat. Itu mana haknya lutut? Boleh kita sebut mana haknya lutut, mana haknya pusat? Kalau kita ambil setengah daripada pusat kita je, itu haknya pusat. Mana boleh dah bahagian atas pusat tu, nampak lagi bahagian pusatnya. Maka nak cari kesempurnaan dalam tutup aurat di antara pusat dan lutut, maka tutup pusat dan tutup lutut. Ini kaedah yang dibawa oleh ulama kita secara ijma', secara jumhurnya. Wah kata. Maka selain daripada itu, bagi lelaki, ia bukannya aurat, betisnya itu pun bukan aurat. Kata. Juga disebut dan dibahaskan di sini tentang pakaian yang berwarna merah. Kerana ada riwayat yang baginda Nabi SAW melarang daripada memakai pakaian yang merah. Kerana itu pada riwayat ini datang pandangan daripada seorang perawi, iaitu Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, menyebutkan uraha, aku berpandangan, maknanya pandangannya beliau itu, ini hullatul hamra, ini adalah al-hibarah. Kerana al-hibarah merupakan kain yang disulam. Dia ada jahitan dia. Jadi jahitan dia itu ada saja warna yang akan bercampur, warna merah campur dengan warna hitam, dia punya jalur-jalurnya. Itu sifatnya al-hibarah. Maknanya Sufyan di sini berpandangan itu bukanlah hullah yang semata-mata merah semata-mata, kerana pada riwayat ada yang Rasulullah SAW larang akan memakai pakaian yang merah, istilah kita merah menyala. Merah terang, merah saja, tak ada warna lain dah, warna merah saja. Ada di sana itu pandangan daripada ulama. Dan sepakat mengambil pandangan larangannya Rasulullah dengan menghukumkan haram memakai pakaian yang berwarna merah, antaranya Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad. Begitu juga Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri membawa pandangan yang sama tentang larangannya Rasulullah SAW memakai pakaian yang merah dengan makna merah semata-mata. Adapun di sana disebut secara jumhurnya ulama dalam mazhab kita, Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, Imam Abi Hanifah, sepakat tiga daripada mazhab itu, maknanya secara jumhurnya mengatakan ada keharusan memakai pakaian yang berwarna merah. Kerana dalam hadis ini, bahkan juga disebut pada hadis yang sebelum ini dalam bab fizikalnya baginda Nabi SAW, yang Rasulullah memang memakai pakaian yang berwarna merah, merahnya merah menyala. Maka ada keharusan itu dengan dibahaskan, antaranya disebut oleh Imam Baijuri alaihi rahmatullah, bahawasanya larangan itu adalah larangan tanzih, bukan larangan tahrim. Larangan tanzih ini adalah larangan makruh untuk memakainya jika tidak ada bersebab, jika saja-saja nak memakainya, ataupun jika memakainya itu adalah disifatkan disifatkan dengan melihat, sebagaimana dibahaskan oleh Imam Baijuri juga dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah, bahawasanya dilarang memakai pakaian yang berwarna merah jika tashbih ataupun menyerupai pakaian warna merah itu dengan golongan-golongan fasik. Kerana ada satu golongan itu yang mereka itu menjadikan pakaian yang berwarna merah itu adalah pakaian kemegahannya mereka. Jadi kalau kita memakai pakaian yang berwarna merah dengan tujuan nak sama-sama bermegah sebagaimana mereka bermegah, maka termasuk di kalangan golongan yang menyerupai satu golongan yang lain. Sabdanya Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka termasuk daripada kaum itu.
Jika dia ikut kaum yang fasik, maka termasuk ia daripada kaum yang fasik. Namun kalau kita memakai pakaian yang warna merah kerana ittiba'nya Rasulullah, kita dah belajar sebut riwayat baginda Nabi SAW memakai hullatul hamra, memakai pakaian yang berwarna merah, menghormati akan pandangannya ulama yang mengatakan ya Rasulullah memang pakai pakaian hullah itu warna merah menyala, tak ada campur warna lain. Jadi kita ambil pandangan daripada itu untuk kita ikut baginda Nabi SAW pakai pakaian yang berwarna merah, maka ia diharuskan. Ianya diharuskan. Wahakadha. Maka itu pandangan daripada para ulama tentang pakaian yang berwarna merah. Hadis yang seterusnya, haddatsana Ali ibnu Khashram haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq an al-Barra'i ibn Azib qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullati hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tatribu qariban mimman kibaih. Diberitakan kepada kami oleh Ali bin Khashram, diberitahukan kepada kami oleh Isa ibn Yunus daripada Israel, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak pernah melihat. Ini Al-Barra' bin Azib, seorang daripada sahabatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawasanya aku tidak pernah melihat seorang pun yang memakai pakaian yang berwarna merah. Disebut lagi tentang hullatul hamra. Yang memakai pakaian yang berwarna merah lebih tampan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun ekor. Mana ekor ini adalah bahagian belakangnya Rasulullah. Ketebalan bahagian rambut bahagian belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir menyentuh kedua-dua bahu mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Maka daripada riwayat ini satu dipanggil apa, pengiktirafan makna mahabbah, makna kecintaan yang ada pada hatinya mereka para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menghias pandangan mereka itu selain daripada perhiasan yang mereka lihat pada dirinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah cantik macam mana pun daripada sesuatu makhluk ini, baik kalangan manusia ke, baik kalangan ciptaan-ciptaan yang lain seumpamanya bulan dan matahari, tetapi mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cantik, lebih tampang, lebih indah daripada segala-galanya. Maka ulama-nya mengatakan bahawasanya apa yang disebutkan olehnya Sayyidina Al-Barra' bin Azib diperakui oleh semua daripada jumhur para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, bahawa kecantikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi segala sesuatu, bukan di kalangan manusia sahaja. Kerana itu kita lihat ada satu riwayat yang lain, sahabat sebut, ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Tidak aku lihat syai'an. Syai' ini adalah sesuatu benda yang tidak terhad kepada satu golongan. Bila sebut syai' mungkin sahaja nak dinisbahkan manusia, nak dinisbahkan daripada bunga-bunga, nak dinisbahkan daripada bulan bintang, matahari dan sebagainya. Syai'un, segala sesuatu, nakirah, tidak boleh nak ditentukan. Dalam kaedah Arab ni, syai'un ini merupakan satu daripada lafaz nakirah, yang merupakan satu perkara yang tidak boleh nak ditentukan apa dia, sesuatu. Jadi disebut oleh sahabat, ma ra'aitu syai'an, tidak pernah aku lihat sesuatu pun sama sekali, qattun, sama sekali,
ahsana minhu, yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat dalam malam bulan purnama tengok bulan meningkan lawa. Orang Arab ini kalau nak dinisbahkan sesuatu yang cantik, maka cantik itu kal qamar, seumpamanya bulan cantiknya. Tetapi seorang sahabat bila melihat Rasulullah di bawah pada malam bulan purnama, bulan yang sangat cantik mengeluarkan cahayanya, taratan anzur ilal qamar wa taratan ila Rasulullah. Sekali aku tengok pada bulan, sekali aku tengok pada Rasulullah. Sekali aku tengok pada bulan, sekali aku tengok pada Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah lebih cantik lagi daripada bulan. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini hati-hatinya mereka para as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Jiwanya para as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Asas mereka sehingga menjadikan mereka ini orang-orang yang hebat. Tertegaknya Islam, jatuhnya Rom, jatuhnya Parsi, ditawannya Baitul Muqaddas, Islam masuk ke seluruh pelosok dunia sampai ke negara China dan India di tangan mereka para as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, yang hati mereka itu penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan kerana kecintaan ini, mungkin kita belum lagi dapat menghirup akan nikmatnya Islam. Tapi kerana cinta yang ada pada hatinya mereka para as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum wafat baginda Rasulullah amanahkan kepada mereka di dalam khutbatul wada', dalam dalam haji yang terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah memberi pesanan wasiat iman dan takwa, dan Rasulullah pesan kepada kurang lebih katanya ulama 120,000 orang para as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Di sisinya baginda Rasulullah yang mendengar khutbah itu, katanya baginda Rasulullah, yang hadir hari ini sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir, kitalah generasi yang tidak hadir pada perhimpunan itu. Maka wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh kurang lebih 120,000 orang para as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, tetapi yang kekal di Madinah untuk uruskan jenazah mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa ribu sahaja, sedang baki yang lain terus bergerak membawa wasiat iman dan takwa amanahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana cinta dalam hati mereka kepada Rasulullah, kerana mahabbah dalam hati mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah wa thumma alhamdulillah, Allah tinggalkan untuk kita selepas daripada kewafatan insan yang paling mulia di atas muka bumi ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tinggalkan untuk kita para as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, sehingga sampai ke hari ini kita dapat nikmati Islam, kita dapat rasakan kelapangan hati kita dengan agamanya Allah tabaraka wa taala jalla jalaluhu fil ula. Moga-moga sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini, kita kena berhenti sampai isyak dah ni, SOP. Wal muhimnya, yang pentingnya, sikit sebanyak daripada perkongsian ini kita nak ambil, nak letak dalam hati kita, nak jadi buayang dalam tidur kita, nak menjadi tutup mata kita malam ini. Sebelum lena, kita teringat pakaiannya Rasulullah, kita teringat keindahannya Rasulullah, kita teringat kecintaannya sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lena kita malam ini dihiaskan dengan mimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amin Allahumma amin. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dalam perkongsian kita malam ini. InsyaAllah ada umur kita jumpa lagi insyaAllah untuk kita sambung lagi perkongsian yang lain tentang perihal pakaian mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perkara yang ditinggalkan daripada riwayat ini sebagai sunnah, maka kita hidupkan insya-Allah. Yang ditinggalkan sebagai makna kecintaan, kita ambil letak dalam hati untuk kita suburkan rasa rindu dan kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon ampun dan maaf
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.